Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dengan van ni, Ford Econovan 1.4 ataupun Mazda Bongo Ford Maxi, lebih kurang je. Okey, hari ini saya nak kongsi masalah yang van ni hadapi, iaitu karburetor dia selalu buat hal. Karburetor dia selalu semput. Bila karburetor semput, hantar servis, okey, normal balik. Tapi jalan lebih kurang tak sampai 1000 km ataupun tak sampai sebulan lah, 2 minggu macam tu, okey, dia buat hal lagi, servis lagi karburetor, okey balik, jalan lagi, buat hal lagi. Berulang kali, dah 3 kali 4 kali dah ni servis karburetor. Satu pembaziran yang agak besar. Okey, dah jumpa punca dia. Punca dia adalah disebabkan oleh fuel filter yang dah kotor sangat. Biasa fuel filter ni kalau dia kotor, dia tersumbat. Jadi minyak tak boleh ngalir daripada tangki pergi ke karburetor. Dia tersumbat. Jadi enjin akan semput. Dan mati-matilah sebab minyak tak cukup, minyak tak sampai. Tapi yang van ni, saya suspek fuel filter dia dah koyak. Jadi habuk daripada tangki tidak ditapis dekat filter, dan habuk-habuk dekat filter ni terlepas dan masuk ke dalam karburetor. Itu yang buat karburetor jadi tersumbat. Dan perlu diservis untuk orang kata nak cuci yang sumbat tu. Jadi biarpun saya dah servis karburetor, habuk tu masih lagi lepas daripada filter dan datang balik ke karburetor, dan benda ni berulang. Okey, jadi hari ni saya nak ganti fuel filter van ni, model Ford Mazda ni. Jadi kita bercerita pasal filter hari ni. Fuel filter ada berapa jenis dan apa kelebihan kekurangan jenis-jenis filter ni. Okey, jom kita pergi ke dalam. Kita bercerita mengenai fuel filter. Okey, jom. Okey, ni adalah fuel filter ataupun kita panggil juga penapis minyak petrol. Dia ada dua jenis, iaitu jenis plastik dan jenis besi, macam ni. Alright. Dia pun kata ada jenis plastik, jenis besi, fungsi dia sama je. Tujuan dia adalah untuk menapis kotoran di dalam minyak petrol, supaya kotoran tu tak pergi ke karburetor atau tak pergi ke fuel injection, supaya injektor tak tersumbat, karburetor tak tersumbat. Okey, jadi kenapa dia ada plastik macam ni dan kenapa dia ada besi? Okey, perbezaan plastik dengan besi adalah yang plastik ni adalah low pressure filter. Orang kata filter bertekanan rendah. Dan yang besi ni adalah filter bertekanan tinggi. Macam contohnya dua biji ni, saya ambil daripada ni adalah daripada perdua kancil, kecil je kancilnya. Dan ni adalah daripada Wira karburetor. Ni yang dah guna, use. Okay, dia model low pressure, sama juga macam van tadi, Ford Mazda punya van. Dia pakai filter jenis yang plastik juga. Okay, dia pakai jenis yang plastik low pressure filter. Okay, kita bercerita pasal plastik dulu. Okay, macam mana kaedah laluan dia adalah macam ni. Daripada tangki minyak, okay, tangki minyak dia akan sambungkan kepada filter inlet. Keluar dari filter outlet ni akan keluar pergi kepada AC pump. Daripada AC pump akan sambung kepada karburetor dan akan ada return balik kepada tangki. Jadi filter ni tak ada tekanan. AC pump tu akan sedot vacuum, akan sedot masuk ke sini, pergi ke tangki. Jadi dia akan sedot minyak, datang ke inlet, lalu filter, dan keluar daripada outlet pergi ke AC pump. Jadi dia dalam keadaan vacuum, sedut. Jadi dia tak ada tekanan. So yang itu kenapa filter ni dibuat pada plastik. Dia tak ada pressure. Sama juga kancil ke Wira, Iswara, Saga, sama je yang model karburetor. Sebab dia pakai AC pump. AC pump berada ke enjin. Jadi dia tak ada tekanan. So tak perlulah nak kuat sangat. Okay, ni filter plastik. Berbeza dengan filter besi.
Okey, ni Nissan apa saya dah lupa. Macam Nissan Sentra saya dah lupa. Ini adalah Proton Gen 2 Persona Neo BLM Exora. Okey, dia buat pada besi sebab ni adalah filter high pressure ataupun tekanan tinggi. Sebab susunan dia pump berada sebelum filter. Okey, daripada tangki minyak ada pump akan hantar minyak bertekanan tinggi masuk melalui filter, keluar pergi kepada fuel rail, fuel injector, masuk fuel regulator dan balik ke tangki. Jadi minyak yang berada dalam filter ni bertekanan tinggi, lebih kurang 3-4 bar. Okey, jadi filter tu kena buat daripada besi supaya dia tahan tekanan. Itulah yang bezanya antara besi dengan plastik. Besi tekanan tinggi, plastik tak ada tekanan. Okey, ada kelebihan kekurangan tak antara kedua-dua filter ni? Okey, yang pertama kalau kita tengok jenis saiz. Macam kancil saiz dia kecil. Jadi filter elemen dia ataupun paper filter ataupun kertas filter dia sikit. Kecil je, kecil sangat. Jadi kertas dia ada sikit. Bila kertas dia ada sikit, dia boleh perangkap habuk sikit, dia cepat sumbat. Dia cepat penuh. Okey, berbanding yang besar ni. Jadi kertas dia besar, paper filter dia besar, dia boleh perangkap habuk lagi banyak. Jadi dia lambat sumbat. Kalau banding dengan wira yang lagi besar, dia boleh perangkap lagi banyak. Alright, itulah kelebihan filter besar. Tengok ni Kalau kita tengok paper filter quality pun kita dapat tengok. Yang Ford Mazda ni paper filter dia lipatan dia orang kata jarak jauh-jauh. Bila jarak jauh-jauh ni kalau kita buka filter ni, kita buka kertas dia sikit je. Berbanding yang Proton ni lipatan dia rapat-rapat. Bila kita buka kertas ni, kertas dia besar. Jadi dia ni boleh perangkap habuk lagi banyak. Yang ni perangkap habuk sikit saja berbanding ni. Okey, tapi ni paling sikit lah. Ni cepat sumbat lah. Okey, oleh sebab filter ni jenis sedut, bukan jenis pump, dia tak ada tekanan. Jadi biasanya paper filter dia ni adalah kita panggil sebagai rough punya paper filter. Dia hanya boleh tapis habuk kasar. Okey, dia boleh tapis habuk kasar. Sebab kalau kita finekan dia, orang kata haluskan filter ni supaya boleh orang kata boleh perangkap atau tangkap habuk halus, nanti pump tak boleh nak sedut sebab dia tak ada pressure. Jadi dia nak sedut ni susah. Okey, jadi filter ni cepat tersumbat. Okey, yang biasa paper filter ni dia hanya perangkap habuk-habuk kasar je. Jadi bila habuk-habuk kasar dah penuh kat sini, dah tersumbat, dia boleh koyak, dan habuk yang koyak ni akan pergi ke carburetor. Yang tu yang apa jadi pada Mazda Ford saya. Carburetor dia asyik tersumbat sebab filter ni dah 30 tahun tak pernah tukar. Jadi dia dah penuh, dia dah koyak, dah terlepas habuk dia. Okey, berbanding dengan filter jenis high pressure ni, paper filter dia adalah jenis extra fine. Maksudnya dia boleh perangkap habuk-habuk yang halus. Jadi ada habuk-habuk halus je sampai, dia boleh tangkap juga habuk halus. Jadi minyak yang keluar adalah lebih bersih berbanding pakai ni paper filter. Low pressure filter. Dia lagi bersih minyak yang keluar ke sini berbanding yang ni. Kertas dia lagi halus. Jadi habuk-habuk halus boleh diperangkap masuk. Biarpun kita tengok filter dia besar, paper dia sampai hujung sini, 2 kali ganda saiz daripada ni hampir. Tapi dia cepat tersumbat sebab habuk besar pun ada kat sini, habuk halus pun dia tangkap sekali, jadi dia cepat tersumbat. Itu kenapa kalau pada pengguna kereta Campro, tak kisahlah Wajar ke, Gen 2, Persona, BLM, FLX, Exora, filter ni cepat tersumbat biarpun saiz dia besar. Okey, kalau kita tengok pada filter ni, saiz dia berbeza-beza. Kecil, besar, ni besar lagi, dan ni paling besar. Jadi macam mana dengan flow minyak, mana lagi laju? Okay, ini saya dah buat eksperimen. Sebelum ni pernah buat eksperimen pasal tu, tapi kali ni saya hanya buat flow test lah. Flow test maksudnya saya tiup dan saya rasa pakai mulut sendiri je. Masing-masing kalau nak try boleh. Sebab kat sini ada anak panah
Ini keluar, ini masuk. Jadi tiup kat sini. Boleh rasa yang ni ketat sikit. Dia kata macam tersumbat. Bukan tersumbat, dia macam rintangan tinggi. Yang ni sebab dia kecil je. Jadi bila tiup, dia tak smooth aliran dia. Kalau pergi kepada yang Mazda Ford ni keluar, ni masuk lancar jauh daripada yang kecil ni. Yang kecil ni tersumbat, tak best. Ni yang Proton Wira Saga Ispora, tapi ni yang orang kata dah pakai dah banyak tahun rasanya ni. Mungkin ada tersumbat sikit, tapi boleh test flow dia. Okey, ni lagi lancar daripada kancil dan lagi lancar daripada Ford. Biarpun dia adalah used, dah pakai. Ni yang Nissan Sentra, saya dah lupa. Saya tiup, ni masuk, ni keluar. Lancar, tak terasa rintangan pun berbanding ni. Ni yang last adalah yang Proton. Yang ni lagi tak terasa apa-apa. Memang lancar. Yang ni yang rintangan paling sikit. Yang ni terasa sedikit rintangan dia. Yang ni saya terasa sebab mungkin ni adalah yang used. Kalau yang baru mungkin lancar juga. Yang ni ada terasa setangan sikit. Yang ni rintangan paling kuat saya rasa, dengan keadaan saya tiup lah. Yang ni kalau yang baru saya rasa mungkin lancar sebab yalah, yang ni mungkin dah tersumbat dengan kotoran sikit. Dia lagi besar berbanding dengan Ford Mazda ni. Ford Mazda ni kecil. Jadi yang Ford Mazda ni macam aliran tak lancar. Dia rasa dia ketat sikit. Jadi yang mana satu nak pakai dekat van? Yang ni memang tak ada lah. Yang ni memang rigid terus lah, kancil ni memang tak pakai. Jadi yang ni akan ada masalah daripada segi susunan hose. Sebab Mazda dia masuk sini, keluar sini. Jadi kalau saya pasang yang ni kat sini, nampak tak? Hose dia akan berpusing kat sini satu. Jadi akan ada isu dengan hose kat sini. Tapi boleh pakai. Boleh pakai yang ni, boleh pakai. Cuma hose ni ada berlipat lah sikit kat sini ni. Tak ada masalah. Okay, boleh pakai. Ataupun nak pakai yang Nissan, hose mungkin kena potong sikit sebab ni panjang. Okay, pun boleh pakai. Kalau nak pakai yang Proton, yang ni panjang. Ini hose kena potong banyak, pun boleh pakai. Jadi masing-masing boleh pilih yang mana nak pakai. Saya rasa nak pakai yang Proton sebab aliran minyak dia lancar berbanding yang ni. Tak apa, nanti kita tengok kat bawah van macam mana. Ada ruang tak ada ruang ni nak pasang ni. Takut nanti kita punyalah nak pasang yang ni, sekali ruang nak pasang dia tak ada. Jadi kena pakai yang original balik lah. Ni yang original lah. Yang ni kita apa-apa cerita pun kena tengok keadaan di bawah van dulu. Ni kalau yang ni tak boleh pasang, mungkin yang ni boleh pasang. Tak tahu macam mana lagi. Tak tengok lagi sebab kalau pakai ni dah masuk kategori modified. Okay, kalau pakai ini standard plug and play, buka klik 2 biji, pasang plug and play saja. Jadi kita tengok dulu macam mana keadaan di bawah van nanti.